Mak bapak yang besarkan anak, bila masuk Islam, dah lah anak tak boleh balik rumah. Time nikah mak bapak pun tak boleh lihat. Saya tak faham Kenapa orang bukan Islam tak boleh masuk masjid ke? Orang bukan Islam tak boleh masuk masjid. Siapa yang bina masjid biasanya? Yang bina Cina. Dah siap Cina tak boleh masuk. Dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 61. Kalau kita baca ayat tafsir itu, zaman Rasulullah SAW, Rasulullah pernah menjemput sekumpulan orang Nasrani, seorang Kristian masuk ke dalam masjid Nabi. Betul? Masjid Nabawiyah. Dan mereka ada perbincangan selama 3 hari 3 malam dalam masjid Nabi. Betul ke tidak? Masjid Nabi, orang bukan Islam boleh masuk. Masjid kita di Malaysia, orang bukan Islam tak boleh masuk. Tahu tak kenapa? Tahu tak kenapa? Sebab masjid di Malaysia ni lebih suci daripada Masjid Nabawiyah. Betul ke tidak? Sebab orang bukan Islam tak boleh masuk. Sebab itu, sebab itu mak dia lebih kurang nak pengsan. Dan taman dekat Melaka tu, kawan-kawan jiran-jiran Cina semua tu cakap, anak you kali ni tak pergi kan? Dia macam nak pingsan, dia begitu kecewa. Tak, orang-orang bukan Islam bila dah tahu, mereka sangat-sangat sedih, mereka sangat marah terhadap agama Islam. Itu yang kita buat. Islam tu mudah, kenapa kita susah-susahkan? Dan baru-baru ini, masa lepas itu, lelaki ini dia datang jumpa saya. Saya kenal dia selepas dia kahwin. Bila dia jumpa saya terangkan kepada dia Islam macam ni. Dia terkejut. Macam ni kah? Kenapa mereka cakap macam tu kepada saya? So saya cakap tak apa, you bawalah mertua you, orang-orang kampung semua tu, saya jelaskan. So bila saya dah jelaskan kepada mereka, mereka boleh faham, mereka boleh terima. Dan saya galakkan dia duduk dengan mak bapak kamu. Kalau mereka cakap tak boleh, saya cakap boleh. So dia pun jemput mak dia duduk bersama dengan dia. Bulan lepas dia telefon saya, dia cakap apa? Mak dia nak masuk Islam. Sebab itulah saya cakap, kalau banyak masalah di Malaysia adalah kita orang Islam tidak tahu nak mengendalikan orang yang masuk Islam. Okey, kita tukar pula last kali. Selepas bermula agama Islam, apa jenis cabaran yang orang yang mualaf hadapi biasanya? Yang pertama, kalau bagi masyarakat Cina lah, masalah yang paling besar bagi mereka. Sebab orang Cina ni, dia punya, bila dia hidup ni, dia paling penting adalah makanan dan minuman. Betul ke tidak? Kalau ada kawan-kawan Cina, kalau nak pergi mana-mana pun, perkara pertama dia akan tanya, sana tu makanan yang paling sedap tu apa? Betul ke tidak? Orang Cina ni dia makan apa-apa saja tahu. Semua barang dia makan. Apa yang terbang dia makan, melainkan kapal terbang. Apa yang dalam laut semua dia makan, melainkan kapal selam. Apa yang dalam darat ada kaki bergeraknya, semua dia makan, melainkan kerusi atau meja. Pendek kata, orang Cina ni dia sangat penting makanan, sangat penting. Tetapi masalah tu adalah, semasa saya dah masuk Islam, ustaz akan beritahu, you tak boleh makan makanan Cina lagi, sebab semua haram. Betul ke semua makanan Cina tu haram? Kalau vegetarian tu halal, kita tak boleh haramkan barang yang halal. Tapi saya diberitahu tak boleh. So terpaksa saya makan makanan Melayu. Hari-hari tak biasa tau. Dekat orang keluarga Cina ni, kita makan makanan tak pedas punya. 1 bulan nak makan 1 kali cili pun susah. Makanan-makanan biasa tak pedas, makan bubur, makan barang steam, makan rebus dan sebagainya. Tapi bila dah masuk Islam, saya terpaksa makan makanan Melayu. Makanan Melayu biasa apa? Sambal, kari, asam pedas, semua pedas. Nak makan sayur sangat susah. Orang Melayu jarang makan sayur. Dia punya favourite sayur adalah kobis. Betul tak? Sebab kobis boleh tahan lama dan manis. Saya makan makanan Melayu, saya kena cerik-berik selama 6 bulan. Perut saya tak boleh tahan pedas. Saya kena cerik-berik 6 bulan. Begitu susah sekali. Selepas masuk Islam, kawan-kawan bukan Islam saya banyak ejek saya.
Mana-mana pergi, Lim, you betul bodoh lah. You are very stupid. Pasal you masuk Islam lah, kita kena ikut you pergi makan makanan yang tak sedap. Tahu tak? Itu kerbau pendek syok tau. Itu arak sedap tau. Mereka akan ejek. Saudara mara saya akan ejek. Tapi mak bapak saya lain sikit. Mak bapak saya lain sikit. Biasanya orang masuk Islam, kalau mak bapak tahu apa dia buat, dia akan kena pukul. Kan perempuan India tu kena pukul kepala pecah. Seorang lelaki India di Johor kena potong tangan. Seorang perempuan Cina di Melaka yang saya uruskan, disebabkan kita orang Islam, saya gunakan perkataan kita orang Islam ataupun pegawai yang tidak amanah, tak sepatut bila orang masuk Islam, bila dirahsiakan pengislaman mereka, kita tak sepatutnya hantar surat ke rumah mereka, betul? Tapi mereka pergi hantar surat. Dan mak dia nampak, abang dia nampak dia masuk Islam, abang dia gangster. Sebelum dia masuk rumah, abang dia pukul dia halayak ramai. Lepas itu, abang dia telefon Jabatan Agama. Siapa yang Islamkan adik saya? Datang rumah saya sekarang. Orang semua tak berani pergi. Telefon Lim Jui Sun. Saya yang pergi bercakap.